أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan dengan seperti biasa mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita sekali lagi pada pagi Rabu. Hari ini 29 hari bulan Mac untuk kita dapat bersama-sama sekali lagi berkongsi, belajar di antara satu sama lain untuk kita menambahkan lagi ilmu dan kemahiran kita dalam mengenali kalimah-kalimah Al-Quran, iaitu kalamullah yang mulia ya. Jadi kalau kita kata kalamullah tu ada satu kalam yang mulia, jadi kita mesti berusaha untuk meletakkannya dalam keadaan yang paling mulia ya. Jadi salah satu caranya ialah kita membaca dan memahami kalam-kalam Allah tu, barulah dinamakan kita memuliakannya ya. Kalau kita membaca tapi kita tidak faham, kita tidak kenal kalimah-kalimah dan kita tidak memahami maksud apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, sebenarnya kita belum lagi memuliakan ya kalam Allah tu. Jadi perlulah kita membuat tindakan yang perlu untuk memperbetulkan keadaan dengan kita memulai membaca, belajar, mengenal ya kalimah-kalimah Allah ni, supaya satu hari nanti mungkin ada yang memakan masa 3 tahun, ada yang memakan masa 5 tahun, ataupun ada yang makan masa lebih daripada itu untuk kita menguasai pembacaan Al-Quran tu dengan penuh kefahaman dan juga penuh penghayatan ya. Bergantung kepada individu dan juga keadaan kita. Ada yang cepat untuk menguasai ilmu bahasa Al-Quran ni, ada yang kurang cepat ya. Jadi walau macam mana pun kita kena mulakan ya. Sebab kalau kita tidak mulakan sampai bila-bila pun 10 tahun, 20 tahun dari sekarang pun kita masih lagi tidak faham ya pembacaan kita kepada Al-Quran. Jadi kalau kita lambat 3 tahun tak mengapa, 5 tahun pun tak mengapa ya. Tapi biasanya dalam pengalaman yang kita lalui, 3 tahun tu insya-Allah ya dah boleh dah. Ada yang boleh setahun pun ya, tahun 2 tahun. Jadi pembelajaran ni perlu dilakukan secara istiqamah, secara berterusan ya. Tapi kita kena kena letakkan usaha, bukannya maknanya berterusan tu kita relax, kita ambil secara santai saja ya. Bila rasa nak belajar kita belajar ya. Kalau ada masalah sikit kita tak belajar, itu maknanya pembelajaran yang tidak bersungguh-sungguh ya. Kena plan, rancang ya, supaya hasil tu dapat kita capaikan dalam masa yang sepatutnya ya. Kalau kita ada niat, kita pasang niat, tapi kita tidak rancang usaha tu, kemungkinan kita akan gagal ya di separuh jalan ya. Kadang-kadang tak sampai pun separuh jalan ya. Suku perjalanan pun kadang-kadang kita dapati kita tidak dapat meneruskan kerana kita tak mencapai, tak sampai kepada pencapaian yang sepatutnya. Kita merasakan kita tak mampu ya untuk menguasai ilmu ya. So semuanya memerlukan perancangan ya. Dalam surah Al-Ankabut Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Jadi kena usaha ya, kena bermujahadah dan pastikan kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan menguasai kalam Allah ni insya-Allah ya. So kita teruskan perkongsian kita dengan menyambung perbincangan kita semalam
semalam kita telah pun mula mengupaskan kalimah, dua kalimah yang terakhir di dalam ayat 62 surah 21, iaitu dengan melihat, kita semalam melihat kalimah ya Ibrahim, dan kita telah pun menulisnya, mula menulisnya di online keyboard lexilogos.com. Kita pecahkan ya Ibrahim ni kepada dua komponen, iaitu komponen ya dan komponen Ibrahimu, ya. Ya dan Ibrahimu tu sebenarnya adalah ya, kalau belum digabung, ya alif ni tidak ada tanda panjangnya, dan Ibrahimu, ya. Kalau kita menulis sebagai kalimah, alif tu kita hendaklah dipanjangkan, ya, sebab dia sudah membabitkan hukum mad jaiz munfasil, ya. Ini cuma kita nak memberikan penjelasan yang lebih baik, ya, kepada ya Ibrahim tu. Bermakna ya Ibrahim tu asalnya adalah dua kalimah, ya, dua kalimah yang telah digabungkan di dalam satu kalimah. Jadi di sini ada alif kecil, sebenarnya alif yang biasa, tetapi sebab dia gabungkan dalam satu kalimah, dan alif kecil dituliskan dengan alif kecil yang sepatutnya ada bertanda panjang, ya, tetapi Lexilogos ni dia tidak ada kekunci untuk memanjangkan alif kecil. Jadi kita tak dapat nak buat on the online screen ni lah, ya. Tapi kita ketahui kalau kita buat secara manual, alif kecil tu hendaklah ditandakan dengan tanda mat yang panjang, ya. Okey. Kalau kita nak bandingkan dengan dalam ayat sebenar, kita boleh pergi kepada ayatnya di sini. Ataupun kita ambil satu lagi, di sinilah, ya. Lihat di sini ada alif kecil tu ditandakan dengan tanda panjang, ya, menunjukkan dia sekarang ni sudah terlibat dengan apa? Dengan mad wajib, ya, mad wajib. Pada asalnya, mana Lexilogos tadi di sini, pada mulanya dia adalah mad jaiz munfasil, tapi bila dia bergabung menjadi satu kalimah, dia sudah menjadi mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil, kerana alif kecil ni bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah, ya. Okey, sekarang ni kita nak mengupas dua kalimah ya dengan Ibrahim ni supaya kita lebih mengenalnya, mengenal dua-dua kalimah tu. So apa kita buat? Kita pergi ke arabiccorpus.com ni. Kita di sini bahagian word by word. Bahagian word by word ni dia akan terangkan kepada kita ya Ibrahim di sini, ya. So boleh gunakan digital Al-Quran arabiccorpus.com ni, ya, untuk membantu kita mengenal, ya. So di sini juga diterangkan kepada kita, iaitu terdapat dua komponen. Satu komponen yang warna hijau ni di hadapan ni yang ditandakan dengan VOC, ya. VOC itu stand for vocative, ya, vocative. Vocative itu apa dia? Seruan. Yang maknanya ya yang pertama ni adalah partikel seruan, ya. Kemudian yang biru tu ialah PN, ialah pronoun. Di sini ada proper noun, ya. PN ialah proper noun. So satu dipanggilkan kata seruan, dan satu lagi Ibrahim tu ialah kata nama khas, ya. Jadi bahasa Melayu kepada proper noun tu ialah kata nama khas, dan bahasa Arab dia ialah alamun yang di sini, ya. So kita tengok bahasa Inggeris dulu, ya, yang diterangkan VOC dengan PN ni apa dia?
VOC itu ialah prefix vocative particle ya. Yang ni ya ni dipanggilkan vocative. Vocative maknanya prefix vocative particle. Kata seruan ya di awalan kalimah. Itu maksud dia dalam bahasa Melayu. Ya. Kemudian PN ni ialah proper noun. Bahasa Inggeris ni dia kata nominative masculine proper noun iaitu Ibrahim. Ya. Nominative ialah apa? Marfu'. Ya, marfu' i'rab dia. Mana kita tahu i'rab dia marfu'? Mim yang berbaris hadapan menunjukkan dia mengambil i'rab yang marfu' iaitu nominative. Maskulin ialah muzakkar jantina kepada kalimah Ibrahim semestinya lah muzakkar ya, sebab Ibrahim adalah seorang lelaki dan kalimah itu pun adalah kalimah yang maskulin ya, iaitu muzakkar. Proper noun ialah kata nama khas. Itulah cara kita menggunakan maklumat yang dikongsikan oleh arabiccorpus.com ni untuk membantu kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Itu dalam bahasa Inggerisnya ya. Kalau kita nak tukarkan bahasa Melayu, apa kita buat? Kita right click saja mouse ni ya, right click mouse belah kanan, kita akan dapat di sini translate to Melayu ya. Terjemahkan kepada bahasa Melayu ya. So kita tekan di situ. So Google dia menggunakan apa ni ciri-ciri dalam Google system ni untuk menterjemahkan ya. So is the Google Translator. Jadi kalau tuan-tuan dapati terjemahan tu tidak berapa tepat kerana dia menggunakan robot ya, macam robot lah, macam software, bukannya manusia yang menterjemahkan. Kalau manusia menterjemahkan mungkin berbeza sikit dan lebih tepat ya. Kalau kita sendiri yang menterjemahkan dia akan lebih tepat, tapi ini bukannya manusia ya, dia adalah software. Jadi semua tu dah diaturkan supaya Encik Google ni ada translator dia yang boleh menterjemahkan ya bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ya. Jadi dia terjemahan dia apa? Yang tadi dia kata apa? Vocative prefix vocative particle. Ya, bahasa Melayu diterjemahkan ni ialah partikel vokal awalan. Ya, itu dia terjemahan dia ya. So kalau kita baca terjemahan tu kemungkinan kita pun tak faham ya. Sebab apa ya? Software ya, yang komputer yang terjemahkan. Ya. So dia sebenarnya apa dia? Kata partikel kata seruan ataupun kata huruf seruan. Itu yang dimasukkan dengan VOC ni, iaitu ya ni. Ya. Awalan tu kita boleh fahamlah sebab dia di awal kalimah. Ya. Di awal kalimah, awalan kalimah tu prefix. Bahasa Inggeris dia ialah awalan. Ya. Vokal ni tak ada. Ya. Vokal dia bukan vokal sebenarnya. Ya, ini Google Translator ni pun tak berapa smart juga ya. Dia tengok VOC, dia ingat vocative tadi, vokal tidak. Ya, vocative tu ialah seruan, kata seruan. Okey. Kemudian PN diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia kata apa? Kata nama khas, tu betul. Ya, pronoun ialah kata nama khas. Maskulin betul, nominatif pun betul. So translation ni okey, boleh diterima ya. Okey. Dan cuba kita tengok dalam bahasa Arab dia pula ya. Nama kepada ya dengan Ibrahim tu dalam bahasa Arab dia apa? Dia panggil adat nida. Ya, adat yang tuan-tuan lihat belah kiri tu ialah adatun nidaun. Itu dah kalau kita bariskan dia akan berbunyi adatun nidaun. Adat tu apa mana? Adat tu ialah partikel, kata huruf ya. So biasanya dia kata huruf, tetapi dalam konteks-konteks tertentu adat ni juga merangkumi kata nama yang berfungsi sebagai kata huruf.
Ya, ada juga di dalam Al-Quran. Dia asalnya adalah kata nama, tetapi sebab dalam ayat tu dia berfungsi sebagai kata huruf, so dia pun dimasukkan dalam kategori adat, ya. So dipanggil adat, ataupun kita boleh gunakan yang biasa, kita panggil dia harfun, ya. So maknanya penerangan kepada adatun nidaun ni kita boleh sebut dia harfun nida, iaitu kata huruf seruan yang menyeru. Ya, maknanya seruan lah tu. Itulah kata seruan. Okey. Dan ismun alam. Ini isim alam marfu'. Ya, dalam bahasa Inggeris tadi, yang sini diterjemahkan dalam bahasa Arab dia ialah ismun alamun, ya, marfu'un. Ya. Isim alam yang marfu'. Isim alam yang marfu'. Okey. Cuma ada beberapa perkara maklumat yang tidak dikongsikan di sini. Itu kita boleh tambah, ya. Kita boleh tambah supaya pengetahuan kita kepada kalimah tu lebih kemas, ya. Apakah pertambahan maklumat yang perlu kita sertakan di sini ialah apabila ada adat nida, ya, adatun nida tadi ataupun harfun nida, ya, dia jadi kalimah selepasnya tu dipanggilkan munada, ya. Munada, yang tu yang missing dalam ni, ya. Dia tidak ceritakan yang munada tu siapa? Ibrahim tu, ya. So kita boleh tambah maklumat tu ke dalam penerangannya. So bermakna Ibrahim tu adalah isim alam marfu' dan juga dia tu adalah munada kepada adat nida ni, ya. So bila ada adat nida, ya mesti ada something. So yang something tu dipanggilkan yang kena seru, ya. Munada maknanya yang kena seru. Adat nida ialah yang menyeru ataupun seruan, mesti ada sesuatu yang diseru tadi, itu dipanggilkan munada. Jadi kita boleh bantu dia dengan menambahkan lagi maklumat di sini, ya. Iaitu kita masukkan wahia munadaun. Wahia munadaun bermakna kalimah ya Ibrahim itu adalah juga munada, yang berarti yang kena seru, ya. So kita masukkan ke sini, kita gunakan leksi logos baru, buka leksi logos baru, dan kita type dia ke sini dan kita bawa ke sana untuk menambahkan lagi maklumatnya di dalam perkongsian dengan Arabic corpus.com tadi. Okey, so kita tekan di sini munada, ya, iaitu macam ni je munada, mim. Nah, okey, kita buat ayat dia, iaitu wahia. Wa tu makna dan, hia tu ialah dia. Dia kepada kalimah dia mengambil muannas, ya. So wahia tu maknanya dan dia, iaitu kalimah tu adalah juga munada. Non dengan alif, lepas tu dal, ya, dan alif sekali lagi, munada, lepas tu hamzah, ya. Munada. Okay, cuba tengok adakah dia ada alif ataupun tidak ada. Cuba kita buang alif, dia akan jadi apa? Munada. Okey, yang ni, ya, dia nanti saya cek sama ada alif tidak, tapi sementara ni kita gunakan tanpa alif sebelum dal tu, ya. Munadaun, wahia munada. Jadi kita kopikan dia, bawa balik ke korpus tadi dan kita tambah dia di sini, ya. Sebab maklumat ni ada missing, ya. So kita tambah dia dengan menggunakan feature dekat screen sharing ni, ambil teks dan kita masukkan ke sini lah.
kopikan dia. Ya. Kopikan dia. Lepas tu kita susun supaya dia membantu penerangan kepada isim, alam, marfu' wahia munada. Sebab itu dalam bahasa Arab ya. Jadi kita masuk dalam bahasa Arab lah. Dan dia juga adalah apa? Isim munada dipanggil ya. Okey. Jadi kita kemaslah apabila adat nida mesti ada munada dia. So ini adat nida Ibrahim adalah munada ya. Dan isim munada ya sentiasa mengambil i'rab yang marfu'. Sebab tu dia kata nominatif sini ya, marfu'. Tetapi dia boleh juga berlaku dalam keadaan yang mansub ya, keadaan yang mansub. Tetapi di sini dia adalah marfu'. Mansub dia berlaku apabila sekiranya munada tu berperanan sebagai mudhaf ya, berperanan sebagai mudhaf kepada idhafah. Maka munada tu akan mengambil i'rab yang mansub ya. Tetapi di sini dia bukannya idhafah. Ibrahim adalah isim alam yang tidak dalam konteks idhafah. So dia akan mengambil marfu' ya. Apakah contohnya kita jumpa munada yang mengambil bentuk mansub? Sebagai contohnya dalam Al-Quran banyak kalimah Allah kata ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab ya, wahai ahli kitab. Jadi ahla tu adalah lam berbaris atas menunjukkan dia mengambil i'rab yang mansub. Ahla di situ adalah isim munada kepada ya. Ya tu adalah adat nida. Dan ahla tu asalnya ahlu menjadi mansub jadi ahla, bukannya ahlu sebab dia berperanan sebagai mudhaf ya, berperanan sebagai mudhaf kepada al-kitabi. Al-kitabi itu mudhafun ilaih. Jadi ahli kitab adalah idhafah. So dalam konteks itu munada dia mengambil mengambil status yang mansub ya, bukannya marfu' ya. Kalau tidak ada idhafah dia akan menjadi dia default dia adalah marfu'. Ya, itu cara kita mengenal ya untuk perkongsian kita hari ini kepada kalimah ya Ibrahim ya. So kita mengupaskan hari ini ialah di sini okey kita tandakan untuk ya perkongsian kita tambah hari ini ialah Ibrahim tu adalah juga isim munada ya. Ustaz, dalam buku saya ni dia eja muda ya tak ada titik. Macam mana? Mim non alif da ya yang tak ada titik. Bukan hamzah. Mim non alif, oh dia pakai ya ya. Okay. Ya tak bertitik. Okey, kita ikut yang tu ya. Okey, pasal dari buku saya. Betulkan sini kita ikut yang tu. Okey, ya dia pakai ya itu alif maksurah sebenarnya. Iyalah. Alif maksurah. So ya ni ya. Mim non alif. Dia ada alif kat sini. Ada. Betul betul. Ya. Okey, ini aja yang betul. Okey. Okey, terima kasih ya. Sama-sama. Okey, so wahiyah munada tu kita ikut yang ni lah. Ya, kita pergi ke korpus tadi. So kita masukkan balik dalam teks. Yang ni kita boleh buangkan dia. Dan kita masukkan teks baru. Okey. Itu yang sebenarnya ya. Bukan ya tetapi alif maksurah. Sebab tu saya rasa ada alif selepas non tu. Jadi dia sebenarnya menggunakan alif maksurah barulah betul. Wahiyah munada ya. So itulah perkongsian kita untuk pagi ini.
kepada kalimah yang terakhir di dalam surah ke-21 ayat 62, kalimah yang ke-6. Itu dia kata satu kalimah saja, ya. Itu menunjukkan ya Ibrahim ni bukan sudah bukan dua kalimah lagi, ya. Dia sudah digabungkan menjadi satu kalimah yang pada asalnya ialah dua kalimah, ya. Jadi itu mengakhiri perkongsian kita melihat kepada ayat-ayat ini. Kalau kita nak tengok ayat keseluruhannya, kita pergi balik, kita simpan dulu yang ni, ya. Simpan dia dalam print screen. So sekiranya kalau kita nak guna semula nanti, kita boleh gunakan. Cuma saya nak tambah satu sikit saja lagi, ya. Isim alam, ya. Isim alam ni apa dia? Isim kata nama khas ni dia ada karakter tertentu, ya, di dalam Nahu, ya. Mungkin kita tambah di sinilah, ya. Maklumat ni tak mencukupi, kita tambah, ya, dan kita masukkan sekali, ya, iaitu dia juga isim alam adalah isim dalam kumpulan ghairul munsharif, ya. Jadi mungkin kita tambah sini salah. Dia juga berperanan sebagai ghairul munsharif, ya. So kita masukkan sekali wa ghairu munsharif. Ustaz nak tanya sikit, Ustaz. Okey. Ya Ibrahim tu Ustaz kata jadi satu kalimah, kan? Ya. Habis tu kalau macam kita kata pada segi tajwid tu, dia tak jadi jaiz, ya? Tak jaiz, dia sudah jadi wajib dah. Oh, mak wajib. Sebab dia dah dalam satu kalimah tu. Oh, dia jadi, itu nak beza tu tak tahu lah. Sekarang ni dia sudah dalam satu kalimah. Jadi bermakna alif mat yang panjang kecil ni dengan hamzah yang dia berjumpa ni adalah di dalam satu kalimah. Oh. Sebab dia dah satu kalimah ni, ya, bukan dua lagi dah. Oh, dia jadi dia tak jadi mak jaiz Dia lagi. tak jadi mak jaiz lagi dah. Asal dia, ya, dulu dia dua kalimah. Tapi penulisan Rasam Osmani ni dia jadikan dalam satu kalimah, ya. So bila satu kalimah dia adalah wajib, ya, sebab mak jaiz dia dua kalimah. Sekarang ni satu kalimah. Nampak dia tulis 6 tu satu kalimah dah. Bukannya dua, ya. Prof, kalau saya selama ni baca empat harokat. Okey. 4 harokat tu saya tak baca 5, salah ke? Tak salah. Tak salah. Dia sebab wajah wajah dia wajib ialah 4 dan 5, ya. Boleh lah, ya. Boleh, tapi elok kita bezakan. Maknanya kalau dalam satu ayat ataupun satu muka surat tu ada jaiz dengan wajib. Jadi bezakan, panjangkan wajib tu lebih pada jaiz. Baca jaiz 4 harakat, baca wajib 5 harakat. Oh, saya biasa pulun 4 semua. Okey. Okey, itu kalau kita membaca dia saja tak apalah, kalau semua itu wajib je, kan, ya. Tapi kalau ada berlaku dua kes, eloklah kita bezakan, ya. Okey, terima kasih, Prof. Okey. So saya masukkan gantikan ini tadi. Saya nak masukkan maklumat tambahan tadi ialah dia juga ghairul munsharif, ya. Kita tambah di sini. So apakah karakter ghairul munsharif? Dah pukul berapa dah? 45, ya. Bermakna kalimah tu tidak mengambil tanwin dan juga baris bawah dalam keadaan yang majrur. Itulah dipanggilkan ghairul munsharif. Tengok Ibrahim, dia tidak ada tanwin, ya. Dia tidak akan mengambil tanwin, ya, kerana dia ghairul
Munsorif, ya. Lepas tu katakanlah dalam konteks Ibrahim ni dalam majrur dia tidak mengambil baris bawah, dia mengambil baris atas. Ya, Ibrahima, dia bukannya Ibrahimi. Itulah karakter isim alam, ya. Itu sebagai maklumat tambahan saja, ya. Jadi maknanya kalau tuan-tuan jumpa di tempat lain nanti kita tengok Ibrahima tu maknanya dia mungkin dalam keadaan mansub ataupun majrur, ya, bergantung kepada konteks ayat. Kalau dia majrur dia ambil mim baris atas tanpa tanwin. Kalau dia mansub pun dia akan mengambil mim baris atas tanpa tanwin, ya. So kita boleh tandakan di sini, ya, kita masukkan sebagai maklumat tambahan kepada isim alam yang diceritakan di sini, dan kita boleh simpan dia, ya, sekiranya kita mahu menggunakan untuk perbahasan lain kali lah, ya, insyaAllah. Untuk hari ini kita sudah di sini dulu, dan minggu ya. Sebelum akhir, saya belajar talaki tu dipanggil mad jaiz munfasil hukmi. Masih boleh available ke untuk yang boleh. Ada juga ada sebahagian lain qiraat dia masih lagi menggunakan dia sebagai mad jaiz, sebab asal dia mad jaiz. Betul, ya. Dipanggil apa tadi? Mad jaiz. munfasil hukmi. Seruan. Munfasil hukmi itu apa maksud dia? Seruan. Secara hukumnya dia berasingan. Oh. Itu maksud dia. Tapi sekarang ni dia sudah menjadi satu kalimah. Maknanya apa yang dimaksudkan tu ialah dalam satu kalimah tetapi boleh lagi dibaca secara mad jaiz. Itu maksud. Itu pun boleh juga. Ada dua, orang kata apa tu, qiraat lah, pendekatan pembacaan, school of thought orang kata, ya. Ada yang mengambil dia sebagai mad wajib, ada yang mengambilnya sebagai mad jaiz. Munfasil hukmi itu pun betul juga, insyaAllah. Terima kasih, Prof. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan besok akan memulakan